Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung pelajaran kita. Tajuknya ialah menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Sebelum ni kamu dah belajar itu apa itu persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Iaitu mesti ada sama dengan, lepas tu dia ada kuasa dia tertinggi dia adalah 1 dan ada pembuli ubah dia adalah 1. Okey. So jadi kalau soalan dia selesaikan persamaan berikut, maksudnya bila selesai, maksudnya kalau macam cerita drama dia tulis selesai, maksudnya cerita tu dah habis. Jadi sama juga dengan yang ni. Jadi kamu kena cari jawapan dia sampai habis lah. Itu nilai X dia berapa. Okey. So jadi hari ini kamu kena ingat beberapa perkara. Okey, kalau tambah pasangan dia mesti bila tambah kita bawa ke kanan dia akan jadi tolak. Bila darab kita bawa ke kanan akan jadi bahagi. Okey, bila tolak kita bawa ke kiri dia akan jadi, bila tolak dia akan jadi tambah. Bila bahagi bawa ke kiri akan jadi darab. Okey, so bermaksud tambah pasangan dia tolak. Okey. Dia tolak pasangan dia tambah. Jadi bila bahagi pasangan dia darab dan darab pasangan dia bahagi. Okey, so jadi kita tengok contoh macam mana nak menyelesaikan dia. Okey, soalan A. X tolak 6 sama dengan 10. Okey, sebenarnya X tolak 6 sama dengan 10 ini membawa maksud nilai X tu bila ditolak dengan 6 bermaksud sama dengan 10. Okey, jadi kalau kita teka kat sini, apa tolak 6 dapat 10? Jadi mestilah 16 tolak 6 sama dengan 10 kan? Kalau kita cerita lah. Jadi nilai X tu ialah 16. Okey. So, sekarang kita tak mau main agak-agak ni. Kita nak buat cara pengiraan yang sesuai. Okey, jadi yang ni kita tak mau lah. Macam ni kita agak-agak kita tak mau. Okey, jadi cikgu tulis semula soalan A. X tolak 6 sama dengan 10. Okey, kita nak jawapan X kan. Jadi, tolak 6, iaitu negatif 6, bawa ke kanan. Bila negatif, kita bawa ke kanan, dia akan jadi positif 6. Yang sedia ada sebelah ni adalah 10. Jadi, X sama dengan 10 tambah 6. Jadi 16. Sama tak dengan jawapan yang kita agak-agak tadi? Ni sama. Okey. Tapi cara ini lebih mudah. Di mana kita nak nilai X kan. Jadi tolak 6 bawa ke kanan. Dia akan jadi tambah 6. Jadi 10 ni memang sedia ada belah kanan. Jadi 10 tambah 6 jadi 16. Okey. Itulah jawapan X kita. Okey. Sekarang kita nak buat soalan B. Okey. Soalan B ialah 2X tambah 3 sama dengan 11. 3 sama dengan 11. Okey, kita buat Okey, kita nak X ni kan. Okey, kita buat satu-satu. Kita bawa 3 ni dulu. Kita nak nilai X. Okey, nilai X ni dia punya perkali dia 2. Okey. So tak apa, kita buat satu-satu. Okey, sekarang kita tinggalkan dia 2X. 3 ni kita buat main belah sini akan jadi tolak 3. Okey, cikgu kata kalau tambah buat pi belah sini jadi tolak. Okey, sama tadi. Tadi negatif bawa ke kanan jadi positif. Jadi tolak dengan tambah dia punya pasangan dia. Okey, sekarang kalau tambah bawa ke kanan dia akan ditolak. Jadi tolak 3. Sedia ada adalah 11. Okey, sebelum kita nak selesaikan 2 ni, kita selesai dulu 11 tolak 3. 11 tolak 3 jawabnya 8. Okey, sekarang kita nak X saja. 2 ni kita tak mau. Okey, kamu dah belajar sebelum ini, 2X ni maksudnya 2 darab X. Okey, bila kita nak X, okey, 2 ni X ni maksudnya 2 darab. Bila 2 ni kita tak mau, kita akan map sini jadi bahagi. Jadi 8 bahagi 2. Jadi jawabnya 8 bagi 2 dapat 4. Okey, cikgu ulang balik. Okey, ni soalan dia. Kita nak X ni. Depan dia perkali dia 2. Kita tak mau 2 ni sebenarnya. Kita nak X saja. Tapi kita buat ikut berperingkat. Okey, jadi macam ni. Kita bawa dulu tambah ni. Tambah 3 ni. Bila tambah 3 ni, kita bawa ke sebelah. Dia akan jadi tolak 3. Sedia ada ialah 11. Jadi 11 tolak 3 dapat 8. Bila kita dah buat tambah 3, hanya tinggal belah kiri ialah 2X. Okey, 2X.
Okey, sekarang kita nak X saja. 2 ni kita bawa mai belah sini jadi bahagi. Kenapa bahagi? 2X ni maksudnya 2 darab. Okey, jadi 2 ni bawa mai belah sini dibahagi. 8 bagi 2 dapat 4. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, soalan C. Okey, soalan C. Okey, kamu tengok ni. Negatif 3X. Kalau kita buat 14 sama dengan, kita bawa 3X pergi belah sana, terus jadi positif pun boleh. Okey, 8 ni positif. Mai belah sini ditolak 8. Okey, negatif 3 pi belah sana jadi positif 3. Okey, cikgu ulang balik. 8 ni mai belah sini positif kan? Ini negatif 8. Negatif 3X pi belah sana jadi positif 3X. Okey, 14 tolak 8, kita selesai ni dulu. Dapat 6, 3X. Apa cikgu kata? 3X maksudnya 3 darab X. Kita nak X saja. Jadi 3 ni darab mai belah sini. Jadi bahagi. Jadi X kamu sama dengan 6 bagi 3 dapat 2. Okey, kita buat soalan D pula. Okey, soalan D. Okey, so sekarang kat sini ada 5X dengan 3X. Kita himpun setempat. Okey, sebelum cikgu pi yang sana, okey, kamu jangan confuse lah. X ni tak semestinya duduk sebelah kanan saja. Macam yang contoh A tadi, X sebelah kanan, belah kiri. Kan? Dia tak kisah sebenarnya. Yang penting X tu mesti perkali depan dia 1. Tak kisah kanan kiri. Tapi kita bawa tu mesti betul. Negatif 3X bawa ke kanan jadi positif 3X. Okey, macam tu. Okey, so sekarang kat sini ada 5X dengan 3X. Jawapan dia, soalan dia nak selesaikan. Jadi kita nak X sahaja. Jadi kat sini, apa yang patut kamu buat? Ni 3X kan? 3X ni positif. Bawa mai belah sini. Jadi 5X tolak 3X. 1 ni positif. Pergi belah sana negatif 1. Okey, faham? Positif bawa mai belah sini, ini negatif 3X. Positif 1 bawa pergi sana negatif 1. 5X tolak 3X dah belajar sebelum ni. Dapatnya 2X sama dengan negatif 1. Ni kan maksudnya darab. Kita nak X saja. Jadi negatif 1 per 2. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau jawapan akhir ni negatif ni, kalau jawapan ni jawapan akhir, cikgu tak nak negatif ni duduk atas daripada garisan per. Jadi cikgu nak yang macam ni cara penulisan dia. Negatif dengan per mesti sebaris. Ini kamu kena ingat sampai SPM. Ni bukan cara main-main ni, cara penting. Okey. So, okey. Cikgu nak tunjuk satu cara. Kalau contoh ni, kamu bawa 3X mai belah sini. Apa jadi kalau 5X ni? So, tadi cikgu ulang 3X ni kita bawa mai belah kiri. Apa akan jadi kalau cikgu salah sebut 5X 3X ni, okey, contoh di cikgu ulang semula. Contoh di 3X ni kita bawa mai belah kiri jadi negatif kan. Okey, cikgu nak tunjuk cara kalau 5X ni yang pi belah sana, belah kanan. Okey, kita tunjuk contoh. Okey, cikgu buat ni Okey, so salin soalan dulu nanti tak perasan pula kan. Okey, so katalah cikgu nak bawa 5X pi belah sana. Okey, hanya tinggal 1. Jadi 3X tolak 5X. Okey, faham? 5X ni kita bawa pi belah sana jadi negatif 5X. Okey, 1 sama dengan 3X tolak 5X. Keturunan dia apa? X. Positif 3, negatif 5. Jadi negatif 2. Okey, kita nak X saja kan? Jadi negatif 2 ni darabkan dengan X. Jadi bila mai belah kiri jadi 1 per negatif 2. Negatif ni mesti duduk sebaris. Jawapan tetap sama walaupun kita cara ubahnya berbeza. Okey, sekarang kita tengok contoh E. Okey, dia ada 2 sebutan yang melibatkan pemuli ubah Y ni. Okey, sekarang kalau cikgu suka tengok 5Y, 2Y. Siapa besar? 5Y. Okey, jadi 2Y ni pergi belah sana. Okey, jadi 5Y, 2Y ni positif, mai belah sini jadi negatif 2Y. Pasal apa cikgu kata 5Y ni besar daripada 2Y. Jadi cikgu bawa hak sikit biar banyak. Okey, so negatif 4 ni positif 8 bawa mai belah kiri jadi negatif 8. Ingat positif 8 kawan dia negatif 8. Okey, kita selesaikan ni, dapatlah negatif 12. Okey, ni bab 1 jangan lupa negatif 4, negatif 8, negatif 12. Okey,
5Y tolak 3Y. Keturunan dia Y. Jadi perkali dia 5 tolak 2 dapat 3. Kita nak jawapan kita Y sahaja. Jadi 3Y ni maksudnya 3 darab Y. Jadi negatif 12 bahagi 3. Jadi Y sama dengan, tekan kalkulator, 3 kali 4, 12 kan. Jadi negatif 4. Okey, ni soalan E. Kita tengok contoh lagi. Contoh ni pula. Okey. So, contoh ni macam mana? Kita nak 3X kan? Okey. Tambah 2 ni pergi belah sana. Jadi tolak 2. Sedia ada 12. 12 tolak 2 dapat 10. Okey, sini 3X. Jadi ni kan maksudnya darab. Kita nak X kan? Jadi 10 bahagi 3. Kenapa bahagi 3? 3X maksudnya 3 darab X. 3 ni kita bawa main belah kanan, jadi bahagi. Darab main belah kiri, jadi darab main belah kanan, jadi bahagi. Kan darab partner dia bahagi. Okey, soalan F dah selesai. Okey, soalan G. Kita nak X kan, jadi tolak 9 tengok dulu. Tolak 9 kita tak mau, kita buat main belah sini. Jadi sedia ada nombor 7 tolak 9 main belah kanan, jadi tambah 9. Ini 2/3X. Okey, kita selesaikan dulu. 7 campur 9 dapat 16. X sama dengan 16. Okey. Kamu tengok ni. 2 dengan X. 2 darab. Bila mai belah sini, dia akan jadi bahagi. Okey. Bahagi 3 ni, mai belah sini, jadi darab 3. So, kita salin balik 2/3 ni. Tapi mai belah sini, jadi terbalik. Okey, tekan kalkulator. Okey, kalau ni dapat berapa? Cikgu, 2 bagi 2 dapat 1. 16 bagi 2 dapat 8. 8 kali 3, 24. Okey, dapatlah jawapan. Okey, G. Okey, kita sekarang buat H. Okey, H. Kamu tahu selama ini bila kurungan ni maksudnya darab. Okey, sekarang kamu kena buat 2 kali X dulu. Positif, positif. Jadi, positif. 2 kali X, 2X. Okey, lepas tu 2 ni darab dengan 4 pula. Positif dengan positif. Jawabnya positif. 4 kali 2 dapat 8. Sama dengan salin 22. Okey, ingat kurungan ni maksudnya darab. Lepas tu ada 2 sebutan kat sini. Darab masuk satu-satu. Okey, sekarang kita nak X ni. 8 kita bawa pergi sana dulu. Tinggal 2X. Jadi 22 tolak 8. 22 tolak 8. Jawabnya adalah 14. Jadi tinggal 2X. Kita nak X. 2 ni mai belah sini dibahagi. 2 darab. Bila darab mai belah sini dibahagi. Jadi 14 bagi 2 dapat 7. Okey. So sekarang yang ni pula. Kamu kena tengok ni. Per pendek ke per panjang? Kalau 7Y per 9 tolak 6 sama dengan 4. Ni cerita dia lain. Tapi ini per dia panjang. Bila per panjang, maksudnya bahagi 9. Bahagi 9. Bila bahagi 9, mai belah sini. Jadi darab. Di 4 kali 9. Sini 7Y tolak 6. Di 4 kali 9, 36. 7Y tolak 6. Di tolak 6, mai belah sini ditambah 6. 7Y. 7Y sama dengan campur ni. Dapat 42. Okey, 7Y sama dengan 7Y lagi. Jangan duk salah tulis. Kita nak Y. 7 ni kita tak mau. Mai belah sini dibahagi. 42 bagi 7. Dapatnya 42 bagi 7 dapat. Y ni salin, X salin. Okey, satu benda cikgu nak habaq ni. Sama dengan yang dah buat banyak-banyak kali. Macam ni sama dengan. Tak mau. Sama dengan hanya sekali saja di tengah. Okey, tak ada sama dengan banyak-banyak kali. Okey, tadi cikgu cakap ni per panjang. Jadi yakni per dia pendek saja. Kalau per pendek ni maknanya pengiraan dia pun berbeza. Okey, ni tadi tengok soalan ni per panjang. Ni per pendek macam ni ya. Okey, negatif 6 ni bawa pi belah sana. Jadi 4 tambah 6. Nah, negatif 6. Buat main belah kanan. Tambah 6. Ni 7Y sama dengan 9. 4 tambah 6. 10. Ni 7Y per 9. Okay, kita nak Y. Jadi 10 darab
9 per 7. Kenapa 9 kat atas? Ni kan bahagi 9. Bila bahagi 9, 15 ni darab 9. Ni kan 7Y. 7 darab Y. Bila ni jadi bahagi. Jadi selesaikan. 10 kali 9, 99 per 7. Okay, dia tak boleh perkecil dah. Tak ada sifir yang sesuai ni. Kalau cikgu tak suka jadi nombor bercampur. Cikgu suka pecahan tak wajar lagi. Okay, ni tak ada sifir dah ni. Jadi 99 per 7. Okay, itu saja. Okay, kamu kena ingat balik bentuk-bentuk hubungan-hubungan pasangan dia. Okay, itu saja. Selamat mengulang gaji.